Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang. Okay, saya nak tunjuk sedikit berkenaan dengan apa ni searching untuk apa? Untuk chapter searching yang last week yang saya dah habiskan bahagian searching. Okay, so saya dah membuat perubahan sedikit berkenaan dengan searching. Okay, untuk searching dengan menggunakan recursive method. Okay, so the recursive method untuk apa ni, untuk sequential search. Okay, sequential search dengan menggunakan recursive method. Ini saya terangkanlah. Saya buat apa ni? Saya buat apa ni, tracing, how we want to trace our program in order to get the what? The desired item then that we want to what? Search from this array. Okay. Ini contohlah. Mula ini adalah array yang kita start dari kosong. Indexnya start dari kosong. Kemudian 4 adalah apa ni? 4 ni adalah last index. Okay, 0, 1, 2, 3, 4. Okay. 8 ni adalah desired item. So 0 pass ke first, 4 pass ke last, 8 pass ke desired item. So 8 ni bermaksud kita nak cari nombor 8 di dalam this array. So this is the process that you need to go through. Ini yang saya buat ni. Okay, so you all boleh trace lah sendiri. Okay, you all boleh trace. So kalau kes ini contoh saya buat, bila you hantar 0 kepada first, 4 kepada last, 8 kepada desired item. So this value will be passed to these parameters. Okay, so first greater than last, 0 greater than 4, so this condition will be false. Condition will be false. Kemudian dia akan check the next if statement. Okay, the next if statement, desired item there is 8 equal to entry first, iaitu entry 0, iaitu 9. So false. Kemudian so this condition will be false, so dia akan pergi ke else statement. So search your first dari 0 tadi, akan tambah dengan 1. Last sama. Kemudian desired item 8 pun sama. So yang berubah hanyalah apa ni, nilai bagi first kalau data tak dijumpai. Okey, ini contoh yang data yang ditemui, yang dijumpai dalam array. Okay, ini adalah case bagi data yang kita nak cari tu tak wujud dalam array. So that's why saya beritahu bila item yang you nak cari tak wujud di dalam array, so dia akan return false. So bagaimana dia jadi? So dia akan this condition will be true kalau item yang you nak cari dalam array ni tak dijumpai. Contohnya di mana? So you all tengok. Nampak sini. 5 greater than 4. So dia akan return false. False di sini maksudnya condition. Condition 0 lebih besar dari 4, so dia akan jadi false. 6 sama dengan 9 akan jadi false. So these are dia punya condition. Return, so dia akan return false lah kalau data yang you all nak cari tak dijumpai. Okay, maksud this condition will be true. Okay, so you all boleh trace lah. Okay, so this is the way how you want to trace. So later on we upload this slide. Okay, today we upload this slide in the OL later on. Okay, as soon as possible. Okay, itu yang saya nak tunjukkan. Okay, saya dah buat perubahan sedikit. Okay, sekarang ni kita nak pergi ke bahagian chapter baru, iaitu bahagian searching. Okay, ya, bahagian searching. Kat mana sekejap? Kat mana? Di mana bahagian PowerPoint slideshow?
Okay, saya nak end dulu. Okay, kita akan masuk ke chapter baru iaitu chapter sorting. Sorting ni bermaksud isihan. Okay, sorting bermaksud isihan ataupun susunan data. Sama ada susunan secara menaik ataupun susunan secara menurun. Okay, menaik ni adalah dalam English ni kita sebut sebagai ascending order. Ascending order adalah data disusun secara menaik, iaitu bermula daripada nombor yang kecil sehingga ke nombor yang besar. Kalau susunan menurun ataupun kita sebut sebagai descending order. Descending order ni bermaksud kita akan susun daripada data yang lebih besar ke data yang lebih kecil. Itu adalah sorting. Okay. So kita tengok dalam chapter ni, chapter sorting, so you akan belajar beberapa jenis teknik ataupun jenis sorting, iaitu insertion, selection, shell, merge dan juga quick. Untuk heap kita tak cover. Kita akan tengok. Ini kita tak cover lah. You all tak perlu baca lah kalau nak, sebab tak ditanya dalam exam. Okay, sorry, bukan tidak ada dalam exam, tidak ada dalam silibus. Ini adalah silibus yang lama. Okay, learning objective. Okay, you akan to sort an array into ascending order. Ascending order ni bermaksud daripada nombor besar ke nombor yang kecil. Okay, contoh 4, 3, 2, 1. Okay, sorry. Maaf. To sort an array into ascending order. Ascending order adalah susunan menaik daripada nombor yang kecil ke nombor yang besar. Contoh 1, 2, 3, 4. Okay, by using the following method, iaitu selection sort, insertion sort, shell, merge, quick. Heap kita tak cover lah. Kemudian to sort a change of node. Ini kita gunakan linked nodes ataupun linked link into ascending order by using an insertion sort. Kemudian to determine the efficiency of a sort and comparing the algorithm. So mana algorithm yang paling efficient. Okay, sorting, rearranging. Okay, seperti yang saya katakan tadi, kita nak susun data. Okay, rearranging data in an array ataupun list, okay, so that it is in ascending or descending order. Ascending terutama naik dari kecil ke besar, descending menurun dari besar ke kecil. Sorting can be done to any collection of items that can be compared with one another. Okay, can be done to any collection of item that can be compared. Okay, contohnya apa ni? Contoh you nak membuat sorting untuk sort untuk number pun boleh. Adapun nama orang, okay, tak ada masalah. Okay, it can be person name, it can be metric number, it can be anything. Okay, e.g. arrange a row of books on bookshelf by title. So you nak susun by title. Okay, the efficiency of a sorting algorithm is significant, particularly when large amount of data are involved. Okay, so you all nak tengok lah. Okay, contoh contoh you all katakan dalam bisnes you nak tengok keuntungan yang nak tahu keuntungan yang paling sedikit, okay, dan bagi suatu produk ataupun you nak tengok keuntungan yang paling besar dan bagi sesuatu produk contohnya. Sekarang ni kita pergi ke insertion sort. Okay, insertion sort. Insert dia bermaksud kemasukan lah. Okay, sort isihan, kemasukan. Contohlah. Okay, insertion sort. Okay, apa yang dimaksudkan dengan insertion sort? If first two books are out of order, remove. Ini kaedah untuk kita nak membuat insertion sort. Okay, if first two books are out of order, okay, maksud bukan mengikut susunan yang betul. Okay, remove second book, kemudian slide first book to right, kemudian insert remove book into the first slot. Ini
secara umum lah, secara umum. Okay, out of order. Bermaksud buku yang pertama, contoh you all nak isi buku, contoh di sini lah. Okay, contoh you nak susun buku daripada yang terpendek sehinggalah yang tinggi. Apa yang English ni sebut sebagai from the shortest one to the highest one. Okay, to the shortest to the highest. So you all nak susun. So bagaimana? So kalau di sini dia adalah out of order. Dia tak mengikut order yang betul. Sama ada order daripada tinggi ke rendah ataupun rendah ke tinggi. Dia tak ikut. Okay, so katakan you nak susun dari rendah ke tinggi. Rendah ke tinggi. Dari segi ketinggian lah. Rendah ke tinggi. So kalau you all tengok di sini, ini dah okey. Tapi yang ni. Yang ni sepatutnya berada di pada item yang kedua. So bagaimana you akan buat? So you akan anjakkan yang ini, you akan buangkan yang ini dan anjakkan yang ini ke sebelahnya. Kemudian you masukkan di sini. Itu maksud insertion. Okay, insert. Insert kita nak masukkan. Itu yang dimasukkan dengan insertion sort. Ini adalah out of order. Okay. Then look at third book. If it is out of order, remove that book and then slide second book to right. Okay. Ini tak apa, kita tengoklah. Kalau you tengok ni mungkin you tak apa nak ni. Tak apa nak dapat benda ni. Nanti kita akan tengok. Okay, sort and array partition. Sort and array partition. That is divides the array into two parts. Okay, so bila kita menggunakan insertion sort, kita akan ada dua bahagian. Satu bahagian yang telah disusun atau yang telah disort, dan satu bahagian lagi adalah belum lagi dilakukan sorting. Okay, so dia ada dua bahagian. One part is sorted and initially contain just first element in the array. The second part containing the remaining element. So remaining element ni belum lagi disusun. Okay. So the algorithm remove the first element from the unsorted. Okay, the algorithm remove the first element from the unsorted part, okay, and insert it into its proper sorted position within the sorted part. So nanti kita akan tengok, so dia akan remove the first element. Okay. So and insertion sort is more efficient when array is sorted. Sorted telah disusun sama ada turutan menaik ataupun ascending order ataupun descending order. Okay, ini contoh. Okay, you all boleh buatlah program ni. Okay, you try copy dan paste. So you all boleh tengok bagaimana ia dilakukan dengan menggunakan insertion sort. Okay, ini contoh yang saya buat. Okay. Alamak. So bila kita tengok di sini, ya. Saya ensure sekejap. So you all nampak benda ni? In x equal to 1, x less than ts dot length. Okay. Sekarang ni you all nampak apa sekarang? Slideshow ke? Okay, slideshow ke slide saja? Slide biasa. Slide biasa. Bukan slideshow ah? Okay. Bukan. Okay. Saya nak buat slideshow dulu. Di mana dia? Sekejap ah.
Okey. Ini okey, sekarang kita tengok Sekarang keluar slideshow kan? Dapat tak? Slide. Okey, slideshow. Okey. Okey Sekarang ni kita nak tengok insertion, sort. Okey, dari segi kita akan tengok dari segi coding. Okey. Sekejap. Okey, ini yang pentingnya untuk kita nak gunakan insertion, sort. Katakan ini adalah data yang item yang kita nak sort dengan menggunakan insertion sort. Okey. So sekarang ni saya tunjuk secara apa ni? Secara seimbas lalu. Okey, saya akan buat seimbas lalu. Bagaimana benda ni akan berlaku? So insertion sort ni akan berlaku. Okay, kita akan bermula daripada indeks 1. Okay, untuk insertion sort kita akan bermula pada indeks 1. So contoh sini 1 kita akan check lah 1 kurang daripada 3. Kalau 1 kurang daripada 3, so kita akan membuat apa ni? Kita akan ubah nilai. Kita akan ubah posisi. So 1 kurang daripada 3, so 3 akan di sini. Okey. Kemudian lepas tu dah tidak ada lagi item yang nak di compare. Okey. So 1 akan letak di sinilah. Bermula indeks 1, kemudian kita akan bermula pada indeks 2. Okey, bagi array yang terkini. Okey, tadi saya ulang balik Kita akan mula pada indeks 1. Sebab kenapa kita kena bermula dengan indeks 1? Sebab kita nak membuat comparison bagi item yang sebelumnya. So that's why kita start dengan data yang disimpan pada indeks 1. 1 kurang daripada 3 benar. Kalau benar, so 3 akan berpindah ke indeks 1. Dan 1 akan dipindahkan ke indeks 0. Okey, kemudian indeks 1 dah selesai. Kemudian kita pergi ke indeks 2. Indeks 2, kita akan tengok, kita akan lihat data yang terkini setelah di-sort, setelah diubah. Ini Okey, 2, adakah 2 kurang daripada 3? Benar. Kalau 2 kurang daripada 3, so 3 ni akan pergi ke indeks 2, nampak? 3 ni akan pergi ke indeks 2. Kemudian 2 ni akan di-compare lagi, lagi dengan apa ni, item yang sebelumnya itu dengan 1. Adakah 2 kurang daripada 1? Tidak. Kalau 2 bukan kurang 1, 1 ni tak akan berubah. So nilai 2 ni akan disimpan pada indeks 1. Okey. Kemudian dah habis tiada data lagi yang perlu di-compare. Kemudian sekarang ni indeks 2, sekarang kita pergi ke indeks 3 pula. Berdasarkan kepada data yang terkini yang telah diubah. Okay, so kita akan check adakah 7 kurang daripada 3? Tidak. So 7 tidak kurang daripada 3, so tidak ada berlaku perubahan. Kemudian dah habis 3, kemudian kita pergi ke indeks 4. So indeks 4 akan dibuat perbandingan, akan dibuat comparison. Adakah 5 kurang daripada 7? Ya, so 7 akan dipindahkan ke indeks 4. Kemudian adakah 5 kurang daripada 3? Tidak. 5 tidak kurang daripada 3. So apa terjadi? 5 ni akan disimpan pada indeks 3. Okey, indeks 3. Okey, sini. Itu yang dimaksudkan dengan insertion sort. Itu secara sepintas lalu. Okey, sepintas lalu. Okey, kalau ikut coding di sini, kenapa dia tak? Okey, kalau ikut coding di sini adalah for in I sama dengan 1. For in I sama dengan 1, I kurang daripada TS. TS ni adalah array lah, nama array. Nah, atas. TS ni adalah nama array. Ini adalah array, ts.length.
Dalam kes ni ts.link ni adalah berapa? ts.link ni adalah ts.link ni adalah 5. So this ts.link. Okay. Nama array adalah ts. Kemudian x++. So kalau kita membuat kita nak trace program, so you akan tengok di sini lah. Okay, you all faham perubahan tempat akan berlaku. Di sini merujuk kepada apa ni? Yang ni. Yang ni merujuk kepada apabila data yang kita nak cari tu adalah kurang daripada data yang sebelumnya. Bila data semasa kurang daripada data sebelumnya, so sekejap Dekat ni. Okay. Statement ni bermaksud, jikalau data tu adalah data semasa tu adalah kurang daripada data sebelum, so akan berlaku penukaran tempat, akan berlaku perpindahan nilai. Okay, akan berlaku perpindahan nilai. Contohnya di sini saya buat. Kita cuba trace satu persatu. Saya tak suka betul benda ni. Okey, sekarang kita tengok x adalah 1. X adalah 1. Nampak sini? Kemudian temp adalah tsx. X adalah 1. So ts1 adalah 3. ts1 adalah 3 akan diberikan kepada temp. So akan diberikan kepada temp. Okey, saya ulang balik X adalah 1. Okey. Kemudian temp sama dengan tsx. X adalah 1, tsx itu ts1. Nilai ts1, ts indeks 1 itu 1 akan diberikan kepada temp. So temp adalah 1 sebab kita akan membuat comparison dengan menggunakan nilai temp. Temp adalah 1. Kemudian sini tengok this statement tsy equal to tsy minus 1 ni akan dilaksanakan apabila this condition is true. This condition is true. Apa condition dia? Apabila nilai y adalah lebih besar dari 0 dan juga dan ataupun n temp kurang daripada tsy minus 1. Okay, so this dua condition ni mesti kena true. Okay, sebab digunakan n ni. Ini kena true, ini pun kena true. Salah satu false, this statement tak akan dilaksanakan. Okay, contohnya tadi kita sebut di x adalah 1. Okay, ts1 nilai ts1 iaitu 1 akan diberikan kepada temp. Okay, kemudian y sama dengan x adalah 1, so y adalah 1. Kemudian dia check y kurang daripada 0. Sekarang ni y adalah 1 kurang daripada 0, true, and temp, nilai temp adalah 1. Nilai temp adalah 1 kurang daripada tsy minus 1. tsy minus 1. Y sekarang 1. Kalau y tolak 1, akan menjadi 1 tolak 1 menjadi 0. So ts 0. So dia akan buat comparison nilai temp. Adakah nilai temp kurang daripada nilai ts indeks 0? Ts indeks 0 iaitu 3. So adakah 1 kurang daripada 3? So benar. Kalau benar, apa yang terjadi? tsy minus 1 iaitu ts0, nilai ts0 iaitu 3 akan diberikan kepada tsy, akan diberikan kepada ts1. Nampak? ts1. So nilai 3 akan diberikan kepada ts1. Kemudian setelah tu y minus y daripada 1 menjadi 0. So bila dia test balik, adakah y lebih besar dari 0? Sekarang y adalah 0. 0 lebih besar dari 0 akan jadi false. Bila false, automatik yang ni tak akan buat. Sebab dia menggunakan n. Kalau n ni bermaksud, n operator bermaksud ini mesti true dan ini pun mesti true. So dia akan terus. So dia akan, so apa jadi?
Bila Y menjadi kosong, okay, Y kosong lebih besar dari kosong, so dia akan false, so dia akan terus pergi sini, iaitu TSY, iaitu TS apa ni? Sekarang ni Y adalah kosong. Okay, Y adalah kosong. TSY itu TS kosong sama dengan temp. So nilai temp adalah 1. So TS kosong adalah 1. Okay, so you all kena ingat kenapa dia letak Y adalah lebih besar dari kosong. Okay, maksud nilai Y yang paling kecil untuk nak melakukan perubahan, Y mestilah bernilai 1 at the end. Itu maksudnya bila kosong, so dia takkan buat benda ni. Okay. Kemudian setelah tu apa lagi? Selesai. Okay, kemudian dah habis. Setelah tu bila dia buat TS Y itu TS kosong, sebab kita ambil nilai yang terkini bagi Y, TS kosong sama dengan temp. Temp itu 1, so dia akan simpan. Okay, kemudian X plus plus. Kejap. Dari mana? Kejap. Kat mana saya buat tadi? Okay. Di mana dia? Sekejap. Oh, tak nampak pula. Sekejap. Okay, tak apa. Saya ingat saya guna yang ni je lah. Okay. Okay. So, kita mula. Okay, kemudian kita pergi ke sini. Bila dah habis, apabila X sama dengan 1, kemudian dia akan berpindah X menjadi X akan ditambah, X akan increase by 1. Okay, X will be increased by 1, so X will be 2. Okay, X will be 2. So di sini sama juga prosesnya. So bila X adalah 2, bila X adalah 2, so temp TSX iaitu TS2, nilai TS2 adalah 2. So nilai bagi TS2 iaitu 2 akan diberikan kepada temp. So 2 akan diberikan kepada temp. Okay, 2 akan diberikan kepada temp. Kemudian apa yang terjadi? In Y equal to X, Y adalah 2. Okay, kemudian dia akan check. Okay, Y greater than 0. Sekarang ni Y adalah 2. 2 lebih besar daripada kosong, that is true. Dan temp, iaitu temp nilainya adalah 2. Temp adalah nilai 2. 2 kurang daripada TSY minus 1. TSY minus 1, Y adalah 2. So 2 tak 1, so TS1. Nilai TS1 adalah 3. So that's why
adakah 2 kurang daripada 3? Okey. Adakah 2 kurang daripada 3? So kalau you tengok di sini, okey. 2 bila kita tengok di sini 2 kurang daripada 3. So that is true. So dia akan membuat perpindahan data. Okay, kita akan buat perpindahan data. So you all boleh tengok di sini. Okey. Contoh 2 kurang daripada 3. So 3 akan pergi ke indeks 2. Kemudian setelah tu 2 akan di compare pula dengan data pada indeks 1. Adakah 2 kurang daripada 1? So tidak. Kalau tidak, nilai 2 itu yang diberikan kepada tem akan disimpan pada indeks 1. So bermaksud kalau you all tengok di sini, okey, 1 2 3 kita dah sort. Okey, 1 2 3 kita dah, so maksud akan ada 2 bahagian. Satu bahagian yang telah di-sort, satu bahagian lagi belum lagi di-sort. Okey. Kemudian bila X increase menjadi 3, daripada 2 menjadi 3, okey. So pun proses sama juga. Tem tu TSX tu TS3, TS3 adalah 7. So nilai 7 akan diberikan kepada tem. Okey. Kemudian Y equal to X, Y adalah 3. So kita tengok di sini X adalah 3. Kemudian kita akan check, kita akan buat comparison. Y lebih besar dari 0, ya 3 lebih besar dari 0. Dan tem iaitu 7 kurang daripada TSY minus 1. Y minus 1, Y dah 3, itu masuk TS2. TS2 adalah 7. So dia akan check adakah 7 kurang daripada 3. Tidak. Okay, maksud this condition is false. So dia tak akan buat yang ni. So dia akan menjadi TSY iaitu TS3 sama dengan nilai tem. So nilai 7 tak berubah. Okay, itu maksud insertion sort. Kemudian the last part, kita tengok lagi. X akan increase bila dah habis tem ni, so dia akan increase I plus 1, sorry, X plus 1. So daripada X3 menjadi X4. Okay, X menjadi 4. So konsep dia sama juga. 4 tem TSX, tem equal to TSX iaitu TS4. TS4 adalah 5. TS4 adalah 5. So 5 akan diberikan kepada tem. Y equal to X, X adalah 4. So Y pun adalah 4. So dia akan check. Y lebih besar dari 0? Ya, sekarang Y iaitu 4 lebih besar dari 0, true. Dan tem iaitu 5 kurang daripada TSY minus 1. Y minus 1, 4 tolak 1 menjadi 3. Nilai TS3 adalah 7. So dia akan check adakah 5 kurang daripada 7? Yes, true. Kalau true, so dia akan ubah kedudukan. Dia akan ubah kedudukan TSY equal to TSY minus 1. Iaitu bermaksud TSY iaitu TS4 sama dengan TS3. Nilai TS3 iaitu 7 akan diberikan kepada TS4 iaitu 7. So 7 akan dipindahkan ke indeks 4. Kemudian setelah tu apa yang terjadi? Y minus minus. Habis ni Y minus minus, so Y akan menjadi 3. Okay, Y akan menjadi 3. Bila Y menjadi 3, okay, daripada 4 dia akan jadi 3. Nilai Y akan decrease, akan berkurang 1. Okay, 3, so dia akan buat comparison. Y 3 lebih besar dari 0, that is true. Dan tem iaitu 5 kurang daripada TSY minus 1, Y adalah 3. So TS2. Nilai TS2 adalah 3. Adakah 5 kurang daripada 3? Tidak. Kalau tidak, so dia tak akan buat benda ni. So dia akan pergi nilai tem iaitu 5 akan disimpan pada TSY iaitu TS3. Okay, TS3. So dia akan simpan. Okay, itu maksud insertion. So ini kalau nak ikut coding, you kena buat macam ni lah. Okay, kalau kita trace satu per satu. Kalau dalam exam, you all tak perlulah buat sebegini. Dalam exam selalunya kita akan go to straight to the point.